أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم إلهي أنت مقصودي ورضاك مطلوبي أعطني محبتك ومعرفتك. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukrulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah amma ba'du. Pertama sekali kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah melimpahkan dan telah mengurniakan kepada kita nikmat-nikmat yang sangat banyak zahir dan batin. Mudah-mudahan sekalian nikmat-nikmat itu sentiasa dikurniakan kepada kita dan dijadikan kita orang-orang yang mensyukuri nikmat. Dan dengan sebab syukur itu, mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala menambahkan lagi kepada kita nikmat-nikmat yang lain. Dan insya-Allah pada malam ini akan diteruskan lagi pengajian kitab Sairus Salikin karya Syekh Abdul Somad Al-Falbani rahmatullah alaih. Muka surat 197 atas tu deh. Artinya, yakni arti kata-kata Syekh Abdul Wahab Asy-Sya'rani dan ketahui olehmu bahawasanya tarekat fuqaha itu, yakni perjalanan ahli-ahli fiqh, ahli-ahli hukum, bagi orang yang ada ia ain tarekat fuqaha ahli sufi, yakni sekiranya perjalanan ahli-ahli hukum ni, ahli-ahli fiqh atau ahli syariah ni sama dengan perjalanan ahli-ahli fiqh, ahli-ahli hukum dari kalangan ahli-ahli tasawuf. Nescaya adalah orang fuqaha itu, yakni nescaya ahli fiqh ni, apabila sampai ia kepada darjat memberi fatwa, sampai ke tahap ia memberi fatwa ifta, dan akan darjat memberi tadris, yakni boleh mengajar ilmu, yakni sampai ia kepada martabat mengajar akan manusia. Jadi ia orang yang menunjukkan jalan tarekat ahli sufi itu sangat halus bicaranya. Jadi ahli fiqh ni, ahli hukum ni, ahli syariah ni, sekiranya perjalanan mereka ni dalam sama dengan perjalanan ahli fiqh, ahli hukum dari kalangan ahli tasawuf, sehingga tahap keilmuan mereka ni sampai ke tahap yang dikatakan sebagai dapat memberi fatwa dan dapat mengajar orang. Baik, maka mereka ini akan menunjukkan jalan menuju kepada Allah ni, yakni perjalanan ahli tasawuf ni secara yang lebih halus lagi, secara yang lebih mendalam lagi. Maksudnya macam mana? Ahli fiqh ni, ahli syariah ni, dia banyak ilmu, dia alim, dia ada pengetahuan yang luas tentang syarak ni. Sekiranya dalam masa yang sama dia belajar ilmu tasawuf, dia belajar ilmu tarekat, maka kalau dia ajar orang tentang tasawuf tu, maka apa yang dia ajar tu kadang-kadang lebih mendalam lagi, lebih halus lagi, lebih detail lagi. Dengan arti mereka ni dengan keilmuan yang ada pada mereka, yang Allah telah beri pada mereka ni, sekiranya mereka ni menjalani jalan ahli tasawuf,
mereka ni pada waktu mengajar ilmu agama, ilmu tasawuf pada orang ramai ni lebih berkesan lagi, lebih detail lagi, lebih halus lagi. Itu maksud yang disampaikan oleh Syekh Abdul Wahab Asy'arani. Maksudnya berbeza dengan ahli fiqh, ahli hukum, ahli syariat yang tidak mendalami ilmu tasawuf ni, maka dia tak dapatlah nak menjelaskan, nak mengajar orang tentang perjalanan ahli tasawuf ni. Ataupun dia tu ahli tasawuf saja, orang yang tahu perjalanan ahli tarekat tapi tidak memiliki ilmu tentang syariat yang agak luas, maka cara penyampaian dia, cara pengajarannya mungkin tidak sedalam orang yang menguasai dua ilmu tu, ilmu syariat dan juga ilmu tasawuf. Sebab tu kalau kita tengok alim ulama kita dulu tu, mereka ni alim bukan saja ilmu syariat yang zahir, tapi juga ilmu tasawufnya sekaligus. Tokoh-tokoh alim kita lah, seperti Tok Palu, Tok Belamani, Tok Palu, Tok Syekh Duyung, Syekh Dukun di Bukit Bayah dan ramai lagi. Mereka ni orang yang bukan saja alim dari segi ilmu syariatnya, ilmu syaraknya tu, tapi juga tahu, mereka mendalami, menyelami ilmu tasawuf tu sendiri. Sebab tu bila dia mengajar tu berkesan. Dia mengajar tu kemah, berkesan. Penjelasan dia tu detail, halus. Itu maksudnya. Jadi Syekh Abdul Wahab Asy'arani nak beritahu tu bahawa ahli-ahli hukum, ahli syariat zahir ni, sekiranya mereka ni menempuh perjalanan tasawuf juga, maka ilmu mereka tu lebih berkesan. Lebih halus. Sangat halus bicaranya, lagi dalam, halus perbahasan dia dalam lagi. Kadang-kadang setengah ahli tasawuf tu yang kurang alim dalam ilmu syariat ni, dia ada pengalaman tasawuf dia tu, tapi nak khabar orang tu, kadang-kadang orang tak apa nak dekat, orang tak apa nak faham. Jadi mungkin dia ada pengalaman, dia ada pengalaman kerohanian, pengalaman bertasawuf tu dia ada, dimiliki, dilalui, tapi pada waktu nak jelas, nak hurah tu, mungkin penjelasan dia tu tidak halus, tak mendalam. Itu maksudnya. Tapi kalau dia ada dua-dua sekali, penguasaan ilmu fiqhnya, ilmu syarak zahirnya, dan bersama-sama dia menempuh perjalanan di tasawuf, ni kemah. Kalau dia menghurai perjalanan tasawuf, perjalanan dia tu, penjelasan dia tu lebih jelas, lebih teliti, lebih kemah, lebih mendalam. Itu yang nak diberitahu oleh Syekh Abdul Wahab. Sangat halus bicaranya, lagi dalam, lagi susah faham orang fuqaha itu. Tengok ni benda ni, susah faham orang fuqaha itu. Kalau berbanding dengan orang fuqaha saja, susah faham orang yang fuqaha itu kerana sangat kasih mereka itu bagi dunia. Ni gini. Tadi tu sekara yang nak diberitahu, poin besar yang nak diberitahu oleh Syekh Abdul Wahab sini ni, iaitu ahli fiqh saja, tapi dia tidak menjalani tasawuf. Tiba-tiba nak ditunjukkan, nak diajar kepada dia ni tentang perjalanan tasawuf. Ahli hukum ini, ahli fiqh ni akan jadi payah faham. Sebab apa agaknya jadi payah faham? Yang saya sebut tadi itu satu poin lah. Maksudnya kalau dia tu ahli fiqh, dalam masa sama dia merupakan ahli tasawuf, ilmu dia kemah dalam. Tapi ada satu perkara yang Syekh Abdul Wahab nak khabar sini ni, dia ahli fiqh, dia ahli hukum, dia ahli ilmu. Bila dia nak menempuh perjalanan tasawuf ni, dia kadang-kadang jadi lebih payah nak faham daripada orang lain. Ada kalanya. Sebab apa? Padahal dia ulama, ahli ilmu, orang yang ada ilmu, alim, tapi dalam tasawuf ni jadi berat nak faham. Jadi tak boleh nak faham dengan molek, dengan baik. Kat mana masalahnya tu? Ni Syekh Abdul Wahab nak beritahu. Susah faham orang fuqaha itu kerana sangat kasih mereka itu bagi dunia. Sebab apa? Jadi
Syekh Abdul Samad Syekh Abdul Wahab ni dikabur antara sebab alim-alim ulama ni, orang yang alim dalam fiqh dan syariah ni, bila mengaji ilmu tasawuf, setengah mereka tu jadi payah nak faham dan tak faham dengan baik. Halangannya sebab sepatutnya lebih mudah lah, sebab dia ada ilmu dah, dia banyak pengetahuan dah, tapi rupanya jadi payah nak faham. Apa masalah? Maka kata Syekh Abdul Wahab Syarani di sini, kerana jiwa dia, qalbu dia, mungkin disebabkan kerana kealiman dia tu, maka timbullah banyak penyakit dalam hati dia tu kalau ia tidak menghayati tasawuf. Timbul mari takabur, timbul mari ujub, dan macam-macam lagi penyakit lain lah yang sereke tu. Maka sifat-sifat buruk yang tertanam disebabkan kerana tidak menghayati tasawuf tu, menjadi dia payah untuk menghayati tasawuf. Kadang-kadang orang yang alim ni kadang-kadang tak mudah nak belajar dengan orang. Tak mudah nak belajar dengan orang sebab dia sedia alim tu. Payah. Tu sebenarnya yang nak Syekh Abdul Wahab nak ke bawah sini. Jadi dia alim dah ni payah. Sebab tu dia banyak, kita tengok dalam sejarah, banyak berlaku pertemuan di antara ahli fiqh hukum ni dengan ahli tasawuf. Banyak berlaku pertemuan. Kerana faktor tadilah, bukan kerana faktor ilmu yang ada dengan dia tu, tapi faktor bila mereka berilmu, mereka jadi lain. Berasa lebih daripada orang, berasa alim daripada orang, berasa orang lain bodoh belaka, orang lain tak tahu kala belaka. Ni yang menghalang dia daripada nak faham ilmu tasawuf. Sebab ilmu tasawuf tu, kefahaman dia banyak bergantung pada qalbu. Sebab tu kadang-kadang orang yang bukanlah tak tahu langsung, tapi dia ni ada jiwa yang jernih, qalbu yang baik. Orang ni lebih mudah untuk menerima, untuk memahami ilmu tasawuf berbanding dengan yang tadi. Sebab kefahaman ilmu tasawuf ni banyak berkait dengan qalbu manusia, jiwa, hati manusia. Adapun ilmu syariat fiqh ni akal. Kita cerdik, boleh apa molek, boleh faham molek, cepat boleh. Tapi tasawuf tak tentu lagi. Kan tasawuf ni dia nak qalbu hak jernih sikit. Qalbu sifat yang lebih baik. Ini lebih mudah untuk memahami dan menerima pelajaran tasawuf. Tu hak yang Tuan Syekh nak khabar. Jadi disebut oleh Syekh Abdul Wahab di sini, kerana sangat kasih mereka itu bagi dunia. Sebahagianlah, bukan semua. Dari kalangan kelompok ahli fiqh ni, disebabkan kerana kadang-kadang merasa dia alim, maka tumbuh sifat-sifat buruk, maka berkelah antara sifat yang tumbuh sekali dengan dia tu, antaranya jadi kasih cenderung kepada dunia kadang-kadang. Dia berkeh. Ya gini, sifat-sifat buruk dalam hati kita ni, kalau ada wujud takabur tu, tidak tumbuh tu saja, orang lain pun dia sekali. Macam rupuk lalang, dia tumbuh, tidak tumbuh lalang saja. Duri malu pun tumbuh. Apa tu lalang jenis pokok-pokok dia ni berjala, ia banyak benda ni regu dia tu. Maka demikian juga apabila mungkin disebabkan kerana seorang tu alim, dia rasa dia alim, mula-mula sekali timbul perasaan wujud dulu, lepas tu tumbuh takabur pula, lepas tu tumbuh hasad pula, lepas tu tumbuh sifat-sifat hubbud dunia pula. Itu maksudnya. Jadi inilah Syekh Abdul Wahab nak beritahu, menjadi penghalang kepada mereka ni. Sebab apa? Mereka ni jadi payah nak menerima ilmu tasawuf. Imam Ghazali sendiri, bukan orang lain, mereka awal tak terima ilmu tasawuf ni, tak terima. Bukan orang lain, Imam Ghazali. Dalam sejarah kesejahteraan Islam ni ramai, termasuklah Imam Ahmad bin Hanbal. Mereka awal dia termasuk orang yang pandang buruk, bukan pandang buruk, pandang dakwa apa baiklah kepada tokoh-tokoh ahli tasawuf zaman dia tu. Imam Al-Haris Al-Muhasibi duduk sezaman dengan dia tu. Dan beberapa tokoh tasawuf yang lain lagi ni. Mereka awal, tapi di satu peringkat, di kemudian hari, dia mula mempelajari ilmu tu pula. Mungkin kerana takdir Allah, mungkin kerana kejujuran dia, lagi sekali dia nampak ilmu ni dan dia mengaji, dia belajar. Sebab tu kalau ada orang kata imam-imam mujtahidin ni tak mengaji tasawuf, itu kenyataan yang keliru lah. Imam Ahmad merupakan orang yang tolak tasawuf, itu keliru.
Pekat awal, ya. Tapi di kemudian hari, kalau baca sejarah dia, dia berguru dengan guru tasawuf. Antaranya siapa dia? Antaranya Zunun al-Misri. Antaranya juga Bisyarah al-Hafi, Ma'ruf al-Quruhi, Sari Saqati. Ini guru seperguruan Imam Ahmad bin Hanbal yang mengaji ilmu tasawuf, berguru ilmu tasawuf ni. Tapi pekat awal sungguh memang dia agak tak berapa senang dengan tasawuf ni. Kerana dia berkecimpung banyak dengan cenderung kepada ilmu hadisnya. Tapi di kemudian hari dia berguru dengan ulama tasawuf. Bahkan dikatakan dia ni bersama dengan kawan dia seorang lagi yang juga merupakan ahli fiqh tu, Yahya Ibn Mu'in ni, dikatakan berulang-alik ke mana dia pergi kepada Ma'ruf al-Quruhi mengaji ataupun berguru ilmu suluk. Orang zaman tu panggil ilmu suluk. Ilmu suluk ni ilmu apa dia? Ilmu tasawuf lah. Zaman tu orang kenal dengan nama tu. Berulang-alik dia dengan sahabat dia ni kepada Ma'ruf al-Quruhi mengaji ilmu ni. Jadi kalau ada orang mengatakan Imam Ahmad tak mengaji tasawuf, tak mengaji tasawuf, kita rasa itu dah tahu fakta, ambil mana dah tahulah. Pada kita itu satu kekeliruan. Ada kisah menceritakan antara tokoh besar yang sezaman dengan Al-Imam Ahmad bin Hanbal ini, Al-Haris Al-Muhazibi. Antara tokoh besar zaman dia, alim ulama. Dia alim, dia ulama, dan masa sama dia ahli tasawuf. Jadi apa yang dia buat, satu hari ni dia nak dengar sendiri pengajaran Al-Haris Muhasibi ni. Yang sebelum ni dia mungkin tanggapan dia kurang clear sikit lah. Dia buat apa mana? Dia pakat dengan anak murid Imam Ahmad bin Hanbal, dia pakat dengan murid Al-Haris Al-Muhasibi ni. Dia buat apa mana? Dia pakat, disuruh anak murid dia ni tolong jemput guru dia sekali, mari ke rumah murid dia ni untuk memberi pengajaran, beri nasihat, beri kuliah dan sebagainya. Jadi si murid ini kabur kata guru dia ni, panggil jemput ke rumah sekali untuk beri nasihat, pengajaran-pengajaran. Dalam masa yang sama Imam Ahmad nusuk balik atas loteng. ada bahagian atas sikit di bahagian belakang rumah tu, dia bukan nusuk, dia duduk situ tanpa dia ketahui lah. Nak dengar apa benda Al-Muhasibi ni nak kabur. Jadi dia sampai waktu, bila sampai majlis guru mari ke rumah dia, sampai masa kok orang senyap je, dia duduk beri nasihat, mengambil pengajaran-pengajaran. Imam Ahmad duduk atas tu, dia dengar tu, dia terkesan. Mungkin dia terasa pengajaran Muhasibi sampai dia menjerit. Dia sendiri yang terkesan dengan pengajaran tu sampai menangis dia. Ini kisah yang dilaporkan tentang perjalanan Imam Ahmad bin Hanbal ni. Jadi kalau kata Imam Ahmad bin Hanbal ni menolak tasawuf dan sebagainya, kena kaji semula, kena tengok rujukan balik semula. Tapi Ustaz, kalau kita Ustaz sebut Imam Ghazali tadi kan, kalau kita tengok Imam Ghazali punya pertukaran ni daripada Imam Ghazali lama, Imam Ghazali baru, dalam apa yang berlaku bila dia kesesat dengan cerita, dia ni macam hidayah ni Ustaz. Jadi mana benda ni dia macam biasa macam orang lain. Bila ke dunia sampailah satu masa dia nak bagi lecture ni, tak keluar suara, tak boleh cakap, tak mari. Atau kerjaan tu dia ikut balik ke peristiwa ni lah, peristiwa yang anugerah Tuhan paling besar pada dia, sebab dia yang memberi kesedaran. Lepas peristiwa ni dia mengatakan selama 10 tahun. Lepas satu lagi dia sebut ilmu sebenar ni, bukan ilmu yang kita boleh daripada buku tadi, tapi daripada ilham. Jadi ilmu sebenar Ustaz. Ada bukan dia seorang nampak ni Ustaz, ilmu Arabi tu kata ilmu ini sebenar. Jadi macam kita sebut ni, kita nak belajar tasawuf kan, kita sedangkan dia orang yang tokoh tasawuf, dia kata banyak daripada masalah ini mari sebagai wahyu. Baik, begini. Tasawuf ni apa-apa pun bukan tasawuf saja, memang hakikatnya hidayah. Tapi faktor yang menyebabkan orang dapat hidayah itu bahagian yang termasuk dalam ikhtiar usaha kita. Dia ada faktor dia. Hidayah tu memang hak Allah Ta'ala, dia akan beri hidayah lah, macam Imam Ghazali pun. Tapi sebab-sebab ada kalanya kadang-kadang semata-mata anugerah lah, tak ingat lagi semata-mata anugerah. Tapi ada kalanya hidayah ni datang kerana ada sebab-sebab yang mengundang hidayah tu. Maka Al-Ghazali pun mengalami keadaan yang serupa. Ada dua keadaan pada Ghazali ni. Satunya keadaan yang tidak diduga oleh dia, tidak diduga.
Sebab apa? Kalau kita perhati sejarah Ghazali ni, macam mana dia mula tersedar dan mula mengaji tasawuf, kerana beberapa peristiwa yang dia alami. Nah, itu menjadi petunjuk ke dia lah, menjadi pedoman hidayah kepada dia. Itu cara dia dapat. Cara dia dapat. Tapi apa-apa pun, kalau kita tengok karakter Ghazali tu, sebenarnya dia ada sebab-sebab yang banyak untuk terima hidayah tu. Ciri dia sendiri. Sebab tu banyak macam sebab lah. Kita kena faham bahawa Allah Ta'ala ni mengurniakan sesuatu memang kehendak dia, atas ketentuan dia. Tapi dalam kehidupan kita dari sudut manusia ni, kita kena tengok dari aspek sebab-sebab dia tu. Ghazali pun serupa. Dia dapat hidayah memang kurnia Allah. Tapi kalau kita tengok karakter Ghazali sendiri, dia orang yang nak cari kebenaran. Karakter dia bukan jenis fanatik, bukan jenis ta'assub. Orang memang nak cari. Sebab tu Ghazali sendiri beritahu, mencari kebenaran ni daidani wa da'abi, perangai aku kata. Nak tahu sesuatu benda ni, nak tahu sungguh ni, Ghazali kata waktu tu perangai aku. Allah Ta'ala jadi perangai aku nak tahu sungguh benda ni. Atas sifat baik dia. Cuma mungkin di peringkat awal tu dia tak jumpa dengan tokoh-tokoh yang membuka pintu ke dia. Tak dah jumpa lagi. Sehingga sampai waktu dia baru dia jumpa. Nak kabarnya dia ada sebab-sebab. Tapi walau apa pun hidayah tu memang Allah Ta'ala lah. Dia nak Nabi lah. Ada orang dapat tanpa sebab pun banyak. Di kalangan ahli tasawuf yang dapat tanpa sebab pun ada. Tapi sebahagiannya bersebab. Tapi kita ni untuk tengok pedoman tu, maka bahagian kita ni kena cari sebab-sebab lah yang mendatangkan hidayat Allah. Baik, kalau tengok kisah Ghazali, sebab apa dia jadi gitu? Banyak riwayat-riwayat menyebut beberapa kisah yang berkait Imam Ghazali ni. Terutamanya kisah dia dengan adik dia. Imam Ghazali, dia dengan ayah yang mati kecil. Ayah yang mati kecil dan dia orang miskin. Dia orang miskin. Tapi ayah dia tu orang soleh. Miskin. Jadi dia ada dua beradik je. Ahmad Al-Ghazali adik dia, dan dia sendiri Muhammad Al-Ghazali abang. Jadi ayah dia ni mati kecil, orang soleh. Bila dia mati, dia pesan kepada sahabat dia, di kalangan ahli ibadah juga, orang soleh juga, supaya tolong jaga anak dia ni. Jadi sahabat dia ni ambillah peranan tu, jaga anak ayah dia, Imam Ghazali dan adik dia ni, beri pendidikan. Tapi sahabat dia yang dipesang oleh ayah dia pun miskin juga. Bukan orang senang juga. Akhir sekali apa dia buat? Dia cadang kepada Muhammad Al-Ghazali ni. Dia kata, aku tak ada modal dah, tak ada biaya yang cukup nak tabung, nak jaga Imam Ghazali ni, tak cukup biaya molek. Lalu apa yang terjadi? Jadi dia pun hantarlah Ghazali ke universiti yang dibuat pada waktu tu di Baghdad masa tu, Universiti Nizamiyah, antara universiti yang terbesar dalam Islam masa tu lah. Itu dibiayai oleh kerajaan biaya pembelajaran dia, pengajian dan sebagainya. Di situlah bermula Al-Ghazali dan adik dia mendalami ilmu dan menjadi, sehingga kecemerlangan dia ilmu itu meningkat pada waktu dia mengaji situ. Dan sehingga dia menjadi alim besar. Umur 20 tahun sudah mampu menulis kitab dan sudah dapat ibarat agak macam guru dia tu, Abdul Ma'ali Al-Juwaini tu, tengok kepintaran Ghazali ni macam golok kata orang, golok dengan dia, dengan guru dia masa tu. Abdul Ma'ali Al-Juwaini ni golok dengan dia. Jadi bila jadi sampai tu, dia pun semakin naik menjadi ulama besar dan tokoh dalam pelbagai bidang. Dia alim dalam banyak perkara, Musuluddin, ilmu fiqh dan sebagainya dia kuasai. Cuma hak dia dak pergi jauh ilmu tasawuf. Tapi adik dia lain. Ahmad Al-Ghazali ni, Ahmad Al-Ghazali sejak daripada kecil ni, dia agak lain sikit. Dia agak minat ke ilmu tasawuf ni, dan mengaji ilmu tasawuf sebelum abang dia lagi. Ghazali dia hidup dalam dunia kesarjanaan, dia jadi alim, ulama besar, ternama, tersuruh. Tapi Ghazali sendiri memberitahu pengalaman hidup dia, aku hidup sekalipun sebagai orang alim, tapi jiwa dia ngaku banyak celaru. Dia kata sendiri, jiwa aku ni banyak celaru.
Selalu dengar hati banyak dorongan-dorongan yang tidak baik yang mendorong aku dalam dunia kesarjanaan pada waktu itu. Sehinggalah berlaku peristiwa. Peristiwa apa? Dengan adik dia, bukan orang lain, adik dia. Dia semayang. Ini salah satu riwayat kapok ni punca dia. Dia semayang dengan adik dia. Dia jadi imam, tapi adik dia tu mufarakah. Semayang sendiri. Tak semayang dengan dia. Jadi setelah tu dia tanya-tanyalah, dah apa mas kurang pada aku ni? Nak kata aku jahil tak? Alim dua orang tu. Tapi macam mana adik aku ni mufarakah? Nak tanya sebab apa benda? Dia pun tanya. Siasat tanya. Adik jawab dengan bahasa isyarat. Dia kata aku nak semayang kau ni. Denganmu bajumu tu banyak darah. Banyak darah. Tapi Ghazali ni cerdik juga. Bukan jadi otak betul ni mengarut mana ada baca aku dah darah. Tu kan jadi betul-betul otak ni tak. Ghazali ni yang alim. Bila adik dia kata gitu, aku nak semayang macam mana denganmu ni, baju ada darah, takak lalu. Baru sedar, dia teringat. Betul kan? Rupanya adik aku ni nampak benda yang gerak dalam hati aku. Aku masa aku jadi imam tu, memang otak aku masa tu, fikiran aku duduk mikir masalah-masalah hukum yang berkait dengan darah perempuan, haid. Jadi bila adik dia kata aku nak semayang guna denganmu, bajumu banyak darah, dia perasan lalu dah. Dia perasan sebab tu. Itulah yang menjadikan Al-Ghazali mula sedar. Dan antara orang yang muda dia mengaji, Abu Ali Farmadi. Dia belajar dengan Abu Ali Farmadi, wa akhaza minhu istiftahat tariq, yang ambil kunci tarekat. Itu antara kisah-kisah awal dia. Ada juga dia katakan pernah sekali antara sebab Ghazali ni jadi gitu, dia tengah berceramah, berkuliah sebagai seorang sarjana ahli ilmu. Imam Ghazali ni, kealiman dia ni luar biasa. Orang nak ukur kealiman dia tu, orang tengok murid dia tu. Murid-murid dia tu, zaman dulu orang boleh kenal seseorang alim tu tengok atas murid dia. Tapi ni dah lewat ukuran lagi. Murid ramah tu tak tahu kala pun banyak. Zaman dulu tu dia ada ukuran dia. Jadi orang kata nak tahu nak kau bukan alim Ghazali ni, orang yang mengaji Ghazali ni dikatakan orang yang berserban besar ni tak kurang 400 orang. Artinya apa? Artinya zaman dulu orang tak berani pakai serban besar ni kecuali dia alim sungguh. Dia tak berani. Lah ni tak lah. Lah ni pakai belaka tak apalah. Tapi nak kebun zaman dulu tu, kalau pakai serban besar tu, orang tak berani kalau dia tak alim. Nak kebun zaman tu penanda kepada kesarjanaan kealiman. Zaman tu, zaman dia. Jadi orang buat ukuran, kalaulah depan dia ni hak mengaji dia 400 orang lebih hak pakai serban-serban besar tu, orang tahulah gurunya kot. Jadi Ghazali ni pada waktu dia berkuliah sekali, tengah beri nasihat korang. Beri nasihat korang, beri nasihat, beri petunjuk. Tiba-tiba adik dia mari dekat lalu dekat dia tu. Lalu adik dia ni membaca syair-syair Arab yang memberi isyarat ke dia, yang maksudnya lebih kurang, saya pun dah ingat rakaat-rakaat awal tu, saya ingat ujung-ujung je. Hatta mata tusmi'ul wa'za wa la tasma'un. Sampai bila mu ni nak beri nasihat korang, mu sendiri tak pakai nasihat tu. Adik dia baca syair gitu depan dia. Mu duk beri seorang popang duk kabur korang, mu sendiri tak pakai buah mu tu. Ilmu tu. Mak tadi tengok kejut dia. Dia settle. Itu salah satu sebab yang menyebabkan Ghazali ni berubah arah. Akhir-kali dia menyelami belajar ilmu tasawuf. Ada kisah lain sekali lagi. Dia mengalami keraguan tentang diri dia. Aku ni guana ni macam-macam. Akhir sekali keraguan dia itu menyebabkan timbul penyakit. Dia ni sampai tahap mula-mula penyakit yang keraguan yang boleh dihandle, keraguan, tapi sampai satu tahap keraguan fikiran dia itu sampai tadi dia nak kawal dah. Sampai tak ada nak makan, tak ada nak minum, kuku kering, sakit. Dan tak boleh nak bercakap, tak boleh nak mengajar. Itu yang mengenai Imam Ghazali. Tak boleh nak mengajar dah. Jadi Imam Ghazali ni, dia orang alim. Alat paling penting sekali pada dia lidah. Lidah lah.
Dah kalau dia ahli dari dalam gajah nak buat apa ni zaman tu. Zaman ni banyaklah wasak-wasak tu. Zaman dulu. Kalau lidah dia nak pakai, susahlah baik. Jadi Imam Ghazali pada waktu tu bila sampai ke tahap tu dia disakit, kurang nak makan. Dia ni orang kenal, orang besar, alim ulama yang terkenal. Jadi orang carilah doktor-doktor tu. Doktor-doktor mari rawat Imam Ghazali ni, nak tahu penyakit apa benda ni. Doktor-doktor skandal semua, tak tahu penyakit ni. Doktor kata apa benda ni, penyakit mari dari atas, mari dari langit. Penyakit dia, bukan penyakit dari bawah ni. Itulah Ghazali akhir sekali dia bertekad untuk membawa diri dia. Itu bermula dari usia 10 tahun. Dia pun bawa diri, minta berdoa kepada Allah. Masa tu dia rasa tak ada harapan lain dah. Masa tu hati dia rasa aku hanya bergantung pada Allah masa tu. Di situlah Allah Ta'ala kabulkan. Amman, disebut riwayat ni, kisah-kisah Ghazali ni akan sebut ayat ni. Amman yujibul mutarra idza da'ah. Itu kekunci kepada Ghazali sesar masalah dia tu. Siapa lagi yang dapat menyahut permohonan hamba-nya setelah mendapat, tak ada orang lain dah boleh tolong. Ghazali menghadapi peristiwa tu. Tak ada doktor-doktor semua sender dah berlaku. Dia menghadap kepada Allah, mengadu kepada Allah. Allah telah sembuhkan dia. Itu mula dia pergi beruzlah 10 tahun. Masa tu juga itu di kitab Ihya Ulumuddin. Dan macam-macam lagi lah. Kalau pergi ke Damsyik hari ni, kalau pergi ke Syria hari ni, tak tahu ada tak lagi lah ni. Itu ada tempat di Masjid Umawi tu, tempat Imam Ghazali menyendiri. Di Baitul Maqdis pun ada tempat, satu bilik khas, satu tempat tu Imam Ghazali beruzlah di situ. Orang kenal, orang tahu dalam sejarah, ada catatan. Ini sejarah Imam Ghazali. Jadi nak kabarnya, dia dapat tu secara tabi'inya dia memang ada keinginan untuk tahu. Perangai aku kata Ghazali nak tahu. Sebab itu Imam Ghazali ni bila dia hentam sesuatu fahaman yang salah tu, fahaman tu hancur, utuh. Sebab apa? Sebab dia tak cakap kosong. Sebelum dia kata benda-benda ni, dia kaji detail satu benda tu. Dia tahu salok-belok, habis lumak kata orang. Baru dia tulis. Pak masa dia tu ada aliran pemikiran falsafah, ada kelompok Syiah, semuanya mengaku betul belaka. Masing-masing mengaku inilah paling benar sekali. Ada kelompok Syiah, ada kelompok mutakallimin, ahli kalam, dan macam-macam lagi lah. Ghazali ni belajar ilmu Syiah ni seolah dia orang Syiah juga. Siapa tak tu dia mengaji. Sehingga tokoh-tokoh Syiah pun tak tahu apa yang dia tahu tentang mazhab dia. Dia mengaji ilmu kalam, bahkan dia juga jadi ulama ahli kalam. Dia mengaji. Dan ilmu fiqh lain biasalah. Hak mana-mana yang mengaku bahawa mereka ni sebagai ulama-ulama besar zaman diri, bidang apa ni, Imam Ghazali memasukinya, kaji siapa kau umbi. Sebab tu bila dia mula menghentam ilmu falsafah ni, dia menghentam setelah mendapati banyak kecelaruan dalam falsafah ni, bukan semua aspek lah. Dan aspek tertentu ilmu falsafah ni, Imam Ghazali menulis satu kitab nak menghentam falsafah ni, Tahafut al-Falasifah. Setelah Imam Ghazali tulis kitab tu, falsafah zaman dia tu utuh bergudung, tak bangun-bangun. Sampai bila? Sampai Ibn Rushd timbul, barulah naik semula. Nak kabarnya keberkesanan dia tulis tu sebab dia kaji detail. Dia tak cakap kosong, dia fakta. Jadi bila kena tahu betul. Akhir sekali nak kabar Imam Ghazali buat semutan apa? Dia kata kesimpulan dalam perjalanan spiritual dia, dalam perjalanan keilmuan, kesarjanaan dia ni. Kesimpulan yang dia buat apa benda? Dia kata walaqad alimtu yaqinan. Aku tahu dengan yakin bahawa ahli tasawuf lah merupakan orang yang betul-betul berjalan ikut perjalanan. Kesimpulan dia buat. Telah dia masuk jalan ahli kalam dia lalu, Syiah pun dia lalu. Kalau lalu dia belajar sampai detail, akhir kali dia buat kesimpulan. Aku tahu dengan yakin bahawa orang yang betul-betul menempuh perjalanan Allah ni ahli tasawuf. Itu kesimpulan yang dibuat oleh Al-Imam Al-Ghazali sampai akhir ayat dia. Itu jalan yang dipegang lah. Jadi ada macam tu. Ada juga orang yang dapat hidayah ni kadang-kadang secara memang kurnia Allah ke dia tanpa disangka-sangka. Contohnya seperti Bishr al-Hafi. Bishr al-Hafi ni tokoh tasawuf terkenal dalam sejarah. Kalau baca kitab-kitab tasawuf, kita akan jumpa nama ni, tokoh Bishr al-Hafi ni. Tapi sejarah hidup dia tu sejarah hitam. Dia ni kaki mabuk, kaki tina.
Kaki mabuk, kaki tina. Jadi dia tengah-tengah mabuk tu, tengah-tengah kaki tina tu, tengah-tengah mabuk dalam majlis itu, berlaku satu peristiwa yang menyedarkan dia. Sehingga ada orang mari ke rumah dia, ketuk pintu. Pertanyaan dia tu pertanyaan yang membuka hati dia. Akhir sekali dia pergi cari, nak cari semula orang hok datang ke rumah ketuk pintu dia ni. Dia adalah, saya dah ingat ada kalimah-kalimah dia, tapi pertanyaan orang tu macam dia menyedarkan dia atas pertanyaan dia. Masa tu dia tengah mabuk lagi tu, tengah mabuk dalam majlis mabuk dengan betina dia lagi. Tapi oleh kerana dia dapat takat kenyataan tu, dia pergi cari orang yang mari tadi tu. Masa pergi cari tu, dia tak ingat pakai selipar. Tak ingat setakat pakai selipar ni. Jadi bila tak pakai selipar, orang agak panggil, tak pakai selipar ni Al-Hafi. Sebab tu nama tu lekat, Bishr Al-Hafi. Bishr tak pakai selipar. Kisah dia tu. Dan itulah dia mula bertaubat, mula sedar dan jadi seorang yang alim. Bukan saja alim, jadi awliya oleh Allah. Jadi tengah-tengah mabuk tu dapat hidayah Allah, jadi gitu. Banyak berlaku macam tu. Ada juga. Tapi ada setengah tu pula tadilah, adalah ciri-ciri yang munasabah dia tu dapat hidayah. Itu kurnia Allah, kita tak tahu rahsia tu. Cuma nak kabarnya pokok pakai hidayah lah. Bagaimana hidayah tu dapat? Macam-macam. Kadang-kadang dengan sebab usaha kita, kesungguhan kita dapat. Kadang-kadang dengan kurnia Allah tanpa sebab apa-apa tiba-tiba dapat, boleh jadi lagi. Boleh berlaku lagi. Baik, balik kepada asal. Ni dia. Jadi itu yang nak diberitahu oleh Syekh Abdul Wahab Asy-Sya'rani. Jadi setengah fuqaha ni yang mungkin dia alim ni, tapi mungkin kealiman dia tu menyebabkan jiwa dia jadi timbul wujud, takabur dan macam-macam. Itulah yang menyebabkan, kata Syekh Abdul Wahab Asy-Sya'rani, bila nak ajar tasawuf dia payah nak faham. Bukan sebab kerana patutnya dia lebih mudah lah daripada orang, sebab dia ada asal ilmu mudah, tapi jadi payah. Sebab apa? Kerana masalah qalbu. Tu kata. Kerana sangat kasih mereka itu bagi dunia dan bagi kecemaran dunia itu, terjemuhnya kalbunya dengan keduniaan tadi itu menyebabkan dia payah untuk menggarap, untuk menerima dan menghayati ilmu tasawuf, hingga jadi faham seseorang daripada seseorang mereka itu seolah-olah terikat daripada tengah dadanya itu dengan beberapa bilangan tali. Nak kabarnya kalbu dia tu payah nak faham, macam ibarat agak hati yang terikat. Hati yang terikat ni maksudnya dak lawah lah. Hati yang dak lawah, dak dapat memahami dengan baik. Ibarat agak macam hati tu kena ikat, bandingan bahasanya. Dengan beberapa bilangan tali, iaitu atas sekira-kira bilangan cenderung hati mereka itu kepada syahwat dunia itu. Jadi yang menyebabkan payah tu tengok sejauh mana, tebal mana kecenderungan kalbu dia kepada perkara-perkara keduniaan tadi itu. Kalau banyak, ibarat macam tali yang banyak mengikat kalbu dia lah. Itulah yang akan menjadi faktor kepada payah dia untuk memahami hal-hal yang berkaitan dengan tasawuf. Dan adalah yang demikian itu menegahkan ia daripada naik terbang kepada martabat yang tinggi yang dapat memahamkan akan ilmu tarekat ahli sufi. Dan itulah yang menghalang ahli-ahli fiqh ni untuk memahami persoalan-persoalan tasawuf dan mengangkat darjat dia kepada martabat yang menyebabkan dia boleh faham rahsia-rahsia tasawuf. Itu dia. Pengarang kitab Hikam sendiri seminit je. Pengarang kitab Hikam sendiri tu, Syekh Natak tu, pekat awalnya dia nak terima ilmu tasawuf. Sebelum dia jadi ulama tasawuf, dah tulis kitab Hikam tu. Sehingga dia menyusup masuk dalam majlis seseorang yang di kemudian hari jadi guru dia, iaitu Abul Abbas Al-Mursi.
Tapi dia dengar-dengar baru nampak. Padahal dia kata hak yang dijelaskan tu aku dengar tahu belah kedah sebelum ni, tapi tak nampak. Tak nampak. Jadi tak nampak sekarang. Bukan tak tahu, dia alim, dia dah mufti. Dia faqih seorang ahli fiqh, ahli syariah yang bertaraf mufti dah. Tapi tak nampak rahsia-rahsia tasawuf tu, sehingga guru je lah baru nampak. Tu dia contohnya. Tapi kalau kena sudahnya masuk waktu isyak, seperti sekarang ini dulu, insya-Allah akan bersambung kuliah pada minggu-minggu yang akan datang. Aku lu qauli hadza wa astaghfirullah al-azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.